A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat duduk beriktikaf sambil kita berbincang perihal kesihatan kita. Moga-moga dengan perbincangan ini kita akan lebih faham tentang kesihatan kita, dan dengan kefahaman ini insya-Allah kita akan bertindak dengan ilmu insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk kepada topik perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan gout, saya ingin membawa perhatian saudara muslimin dan muslimat untuk kita merenung satu ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat. Surah ni, ayat ni popular. Allah Ta'ala sebut dalam satu surah, dan ini surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ila li ta'arufu, berkenalan. Sesungguhnya yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui dan maha teliti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya sengaja bawa ayat ni sebelum kita masuk topik kita untuk kita revise sikit, tengok sedikit. Allah Ta'ala ciptakan kita ni berbagai-bagai background, latar belakang kita, bangsa berbeza-beza, kita kata fizikal kita berbeza-beza. Ada orang tinggi, ada orang rendah, ada orang gempal, ada orang kurus, ada orang gelap, ada orang cerah. Ini manusia berbagai-bagai. Ada orang mata biru, mata coklat, ada orang mata hitam, berbagai-bagai. Dan benda ni menjadi faktor penting kepada kemanusiaan. Dalam banyak-banyak ni, manusia ni organ Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala cipta mata, telinga, hati, semua Allah Ta'ala cipta. Yang paling kritikal adalah dia panggil satu struktur dalam penciptaan Allah Ta'ala ni, dia panggil melanin. Melanin ini benda apa pula dah? Melanin ini adalah yang mewarnai kulit kita. Tuan-tuan, kita kerat bawah pada kulit, dia semua sama. Kira kerat pada kita bawah pada kulit dia, terus sama. Tak ada beza kita. Darah sama, urat tak mana sama, jantungnya position sama, semua sama. Warna dalaman semua sama. Tetapi luaran ni, kulit kita membezakan kita. Ada orang gelap dan ada orang cerah. Yang mewarnai ni, yang cerah dan yang gelap ni, dia ada satu sel. Dia panggil melanocyte. Yang ni yang bagi warna sebenarnya, cerita dia. Yang ni yang mewarnai kita. Orang yang ada tinggi melanin dia gelap. Orang yang kurang cerah. Mak Saleh, Cina, Korea kurang, lagi dia cerah. Belah Afrika dia ada banyak, dia gelap. Ini very powerful. Sebab apa? Kerana warna kulit perang. Dahsyat, warna kulit menyebabkan manusia perang. Kasta manusia kerana warna kulit. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, ayat ni menunjukkan 1400 tahun dah datangnya Islam menyelesaikan isu ni, perbezaan kasta-kasta, perbezaan warna kulit yang menyebabkan manusia cempera ni. Islam datang menyelesaikan. Jangan kita pisahkan manusia ni dengan physical nature dia. Physical nature dia jangan jadikan isu. Menunjukkan warna kulit, jangan bezakan kasta warna kulit. Islam selesai benda ni bila? 1400 tahun dulu. Ayat Quran satu ni ya, selesai. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membezakan manusia, jiwa dia, hati dia. Yang ni apa? Ketakwaan dia. Tuan-tuan, saya sengaja bawa ayat ni, dia ada sebab ada cerita dia. Dia ada cerita dia. Sebab baru-baru ni, dalam minggu lepas, dia ada satu video viral. Satu video viral, seorang perempuan muda, anak Pakistan, duduk Malaysia lama, kan? Mak bapak dia mai daripada keturunan dia, Tok Wan dia mai daripada Pakistan,
settle di Malaysia. Ini cerita, mungkin tuan-tuan pernah dengar video ni, pergi merata tempat. Dia cerita apa pengalaman dia kerana dia warna kulit dia gelap. Dan dia mengalami satu, kita kata, cabaran di Malaysia ni yang kata kita majoriti umat Islam. Majoriti umat Islam rupanya dia bercampur dengan orang Islam. Duduk dalam kelas dia, sekolah dia orang Islam, dia have difficulty. Bila saya tengok video dia, Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya boleh relate dengan cerita saya peribadi. Betul-betul saya cerita. Kan? Nak abang tuan-tuan, anak saya pun alami benda yang sama. Sebab apa? Kami melanin, kita overdose melanin sikit. Terlajak melanin sikit. Tuan-tuan yang mungkin tak faham suasana ni rasa apa sangat. Tetapi dia berbekas. Sebab apa? Dia adalah satu serangan mental, psychological effect dia pada kita yang kecil-kecil. Lah ni kita dah besar umur 40 lebih, kita tak berapa rasa kan? Sebab kita dah ada isteri, keluarga. Tapi yang seorang-seorang ni, macam perempuan ni cerita, dia umur belasan tahun. Dia cerita tuan-tuan, masa dia darjah 2, dia kena racun dengan kawan-kawan dalam kelas. Sebab apa? Kawan-kawan tak berkenan dengan dia, hang gelap. Bila dia kena racun, masuk ICU. Masuk ICU ni kira mati dan hidup ni. Lepas survive, pergi kelas, tanya, sebab apa yang hampir racun aku? Hang gelap, balik negeri hang. Alasan budak yang racun, tak mau budak gelap duduk dalam kelas ni. Tak mau budak gelap duduk dalam sekolah ni, tak mau. Hang keling, dia kata. Keling, dia kata lagu tu. Oh, ini reality. Saya cakap tuan-tuan, ini reality. Bukan reka cipta, berlaku di Malaysia bila dalam ni pun berlaku. Cina cara Cina. Kena orang kalau anak mualaf Cina, dia kena attack cara Cina pula dah. Mata sepet, kita attack fizikal dia. Apa benda kita attack? Benda ni jadi bahan gurauan yang Islam telah selesaikan lama dah. Tetapi rupanya kita tak selesai. Dan benda ni Islam selesai supaya Islam fokus kepada tamadun hati. Jiwa manusia tu yang membezakan ni ketakwaan. Tetapi kita masih di level kulit, melanin. Kulit manusia yang gelap, hitam ni telah dianggap kasta rendah. Sejarah peradaban dunia tunjuk macam ni. Islam datang selesai masalah ni. Manusia ni Allah Ta'ala cipta berbagai-bagai. Tetapi manusia yang tidak ada Islam mengambil pendirian yang putih, white, dia panggil white supremacy. Tuan-tuan pernah dengar ayat white supremacy dia panggil. White supremacy, orang yang putih lebih ke depan daripada orang yang color lain. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak detail lagi, lah ni saya mengaji bab pengurusan pembangunan Islam. Saya buat master, insya-Allah nanti PhD dalam bidang ni, pembangunan manusia ni. Kita lari topik perubatan sikit. Sebab nak mengurus manusia ni, dia kena faham perkembangan manusia punya fikir lagu mana. White supremacy ni saya cerita sikit, dia adalah berkaitan, depa faham evolution theory. Yang ni kita ni manusia ni main daripada beruk. Dia punya kefahaman, dia pun tak pegang daripada adab. Dia faham benda ni evolve macam tu. Bergerak daripada satu spesies ke satu spesies. The most, kita kata advanced species, dia panggil Homo sapien. Yang ni kita lah. Orang berkulit gelap adalah manusia masih lagi primitif. Dia anggap macam tu. Dia anggap manusia yang berkulit gelap masih lagi tidak advance. Yang paling advance ni adalah manusia yang berkulit putih. Dia superior being. Dia superior dan manusia yang berkulit gelap. Dia generasi bawah. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, dia ada different law. Baru-baru ni kita mungkin tak tahu, kita rasa lah ni semua orang sama law. Dulu law yang berbeza. Orang kulit gelap dia different law. Undang-undang mengurus orang kulit gelap beza. Dan dia ada satu sistem slavery, hamba abdi. Mana ada orang putih jadi hamba abdi? Orang hitam jadi hamba abdi. Manusia bergerak macam tu. Dia anggap orang kulit hitam semua ni hamba. Dia ada satu sistem hamba orang kulit hitam. Dan Aborigin, tempat saya mengaji dulu, Aboriginal di Australia, tahun 60-an, 50-an dia kena tembak macam tu lah. Dia tembak puak-puak Aborigin. Dia anggap apa? Undang-undang manusia tak terpakai pada puak-puak ni. Mereka bukan lagi undang-undang manusia apply to them. Dia anggap macam tu. Jadi mereka kata kita boleh tembak puak-puak ni. Pelik. Jadi ini manusia yang tidak berteraskan agama. Kita ni Allah Ta'ala jadikan kita Muslim, berpandukan wahyu. Kita ada Al-Quran, maka datang ayat Al-Quran saya baca tadi untuk
Lita'arufu, berkenal-kenalan. Kulit kita gelap, masyarakat kok sana ni, tapi kita diikat dengan ikatan akidah. Itu kita. Kita saf sama-sama, tak kira. Dia bukan ada macam ni, bukan masjid takwa kata yang ni kulit cerah duduk saf depan. Kulit yang sederhana cerah duduk saf. Dia bukan lagu tu. Kita duduk tak mana imam boleh jadi gelap. Tak ada. Kita Islam telah selesaikan lama dah. Tetapi dia tidak ditranslate dalam kehidupan. Tidak diterjemahkan dalam kehidupan kita. Saya cerita lagu ni tuan-tuan, masa saya kecil-kecil dulu, ni cerita pengalaman peribadi lah sajalah, seronok-seronok kongsi dengan tuan-tuan. Masa saya kecil-kecil dulu, kita kulit gelap, budak-budak, kita gelap, sensitif. Sebab apa? Kawan-kawan kita, kawan lain cerah, dia pun ejek kita. Dia pun bubuh nama pula dekat kita. Saya kecil-kecil dulu, geng-geng budak-budak ni, nakal-nakal ni, dia panggil saya apa tau? Maniam. Dia panggil kita Maniam. Punyalah teruk ni. Saya pula Allah Ta'ala bagi saya kelebihan saya ni bercakap. Dan saya baca Quran. Jadi saya ke depan pada puak-puak ni. Budak-budak Melayu kata, weh mana boleh? Hitam mana boleh jadi baca Quran? Hitam mana boleh jadi imam? Ni dia punya argument. Hitam tak boleh baca Quran. Mai bulan puasa tuan-tuan. Bulan puasa, kita semua puasa. Saya puasa. Ni ramai-ramai budak-budak ni. Lah, dia ni puasa apa-apa dia hitam. Hitam mana boleh puasa, maksud dia Hindu. Maksud dia tu macam tu. Hitam mana boleh puasa, hang puasa apa-apa. Ni dah jauh 3 ni kena attack lagu ni. Tuan-tuan, this is reality. Real. Benda ni bukan benda saya reka. Memang dia macam tu. Balik ceritakan mak kita. Mak kita pun naik hot lagi lah kan. Tapi macam tu buat apa? This is real. Benda tu berlaku, membekas. Dia membekas kat mana? Allah Ta'ala cipta manusia ni, dia ada satu struktur di dalam otak. Ni masuk perubatan sikit. Dia panggil hippocampus. Hippocampus ni menyimpan memori-memori kehidupan. Apa jua memori kehidupan, dia akan simpan dalam otak kita. Dan dia berbekas. Significant event berbekas. Macam kita pukul anak kita kecil-kecil, kuat-kuat, dia akan ingat that memory, dia simpan dalam hippocampus. Dan dia akan relate, dia akan ingat balik. Dia punya tu sentiment tu dia akan ingat. Sama macam kawan kita yang budak perempuan tadi cerita, dia berbekas. Dia kata apa? Masa dia form 2, dia kena daripada umur 6 tahun. Masuk tadi kau kena ejek, keling, perempuan hitam, hang syiah, hang ni balik negeri, hang macam-macam. Dia pun kata, lagu macam-macam. Macam saya cerita tadi, macam saya kena, budak perempuan tu form 2, attempted suicide. Form 2. Depressed, nak bunuh diri. Bukan lawak-lawak tuan-tuan. Berapa ramai? Saya kes, kita tengok memang banyak. Depressed sebab rasa apa? Rasa secondary. Dia rasa inferior. Rasa macam, Allah, mereka ni semua duk ejek aku. Kita gelak depan. Dalam kita, tak seronok. Kita tak rasa. Budak perempuan lagi affected. Sebab apa? Emotional labile dia panggil. Emotional ni. Apa yang berlaku? Budak form 2 tadi tu, duk kena ejek merata-rata tempat. Form 2 dia decide nak kill herself. Dia attempt suicide. Allah Ta'ala selamatkan dia. Alhamdulillah. Dia tuan-tuan pergi jumpa counselling dengan cikgu-cikgu. Dia pergi jumpa cikgu, cerita isu dia ni. Budak-budak kata dekat dia, ejek dekat dia, hitam. Dia duk rasa dia terpinggir, dia rasa dia tak seronok. Dia duk harap cikgu faham dia. Cikgu ni ambil apa? Cerita kawan-kawan cikgu dekat bilik guru. Duk sembang sama. Ni cerita sensasi ni. Duk cerita dengan kawan-kawan guru. Dia anggap benda ni remeh. Cikgu take for granted. Isu emosional budak ni, akhirnya apa? Cikgu yang dengar cerita ni, kawan-kawan dia pun masuk kelas dia, dia kata, boy, ada seorang budak tu tak tahan, dia dah duduk Malaysia. Kawan dengar ni rasa lagi sensitif. Menunjukkan apa? The system fail. Take for granted. Kita panggil take for granted. Isu emotional. Sebab apa? Kita anggap, kata ke orang, ejek orang sepet, Cina mu'alaf, kita kata sepet, India gelap-gelap sikit, kita kata macam-macam. Jadi common, jadi joke, jadi benda yang kita duk rasa okey, padahal it's a fact dalaman. Islam telah settlekan benda ni. Pernah berlaku tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, satu kisah di mana satu ketika dalam suasana sahabat-sahabat macam kita duduk-duduk, kadang-kadang ada perselisihan pendapat. Tak berapa nak setuju tentang mana-mana. Antaranya adalah dua sahabat. Ni popular kisah ni. Tuan-tuan pun pernah dengar. Kisah Abu Zar dengan Bilal.
Abu Zar dengan Bilal. Abu Zar dia kata dekat Bilal, masa duduk berkelahi ni, Abu Zar kata dekat Bilal, "Weh, hang daripada mok yang hitam tak padan dengan hitam, lebih kurang macam tu." Abu Zar kata dekat Bilal, lebih kurang macam tu. "Weh, budak hitam hendak diam." Lagu tu dia guna perkataan hitam di situ. Dengar dia Rasulullah dengar. Abu Zar kata apa ni, Rasulullah sudah dengar. Rasulullah boleh buat tak tahu, tapi Rasulullah nak selesaikan isu kulit ni. Abu Zar, Rasulullah kata apa kepada Abu Zar? Satu perkataan yang Abu Zar dengar tu menyusup. Rasulullah kata, sesungguhnya Abu Zar masih ada sisa jahiliah di dalam diri kamu. Abu Zar dengar tu macam kena panah ni, halilintar masuk. Abu Zar masih ada sisa jahiliah. Menunjukkan apa? Jahiliah hitam putih punya perbezaan. Jadi bila dia sebut Bilal, hang ni daripada mok hitam, weh budak hitam, lebih kurang macam tu. Dia punya language yang dia guna, perkataan yang dia guna tu, dia guna skin color, differentiate skin color. Abu Zar attack Bilal, bagi Bilal rasa sikit, dia kata, weh budak hitam, hei daripada mok hitam, macam tu lebih kurang. Rasulullah dengar, automatik Rasulullah perbetul keadaan ni. Abu Zar, diri engkau ada sisa jahiliah, masih ada elemen jahiliah. Oh, Abu Zar dengar benda ni. Abu Zar dengar saja benda ni, dia tak boleh duduk diam. Apa yang dia buat? Dia terus letak pipi kiri dia, pum, dia letak dekat pasir, dia tidur sebelah, mengiring. Aku tidak akan angkat pipi kiri aku ni selagi mana pipi kanan aku tidak ada tapak kaki Bilal. Macam tu. Dia nak bagi dia ni rendah, dia nak tunjuk kata tak ada apa aku ni. Kan? Dia kata apa? Dia tembam pipi kiri dia kat pasir, padang pasir, pipi kanan mau Bilal letak tapak kaki, dan aku boleh okey. Dia kata macam tu. Sebab apa? Dia tak mau ada sisa jahiliah. Kita tuan-tuan, ni Abu Zar, cerita Abu Zar ni, dia adalah seorang sahabat Nabi yang kita kata faham Islam. Dia daripada Ghifar, perjalanan ke Madinah akan jumpa satu geng depa ni. Dia masuk Islam dan dia faham Islam. Dalam dia nak faham Islam tu, dia buat salah sikit. Salah sikit. Antara yang dia buat salah ni benda ni, tentang differentiate kulit ni, dia duk main benda sentimen ni. Rasulullah attack dia kat situ. Rasulullah perbetul dia kat situ. Dan dia rasa, dia buat terus. Kita ni dah sebut berapa puluh kali dah, cerita Islam ni diikat dengan ikatan akidah, jangan beza warna kulit. Berbuih mulut dah. Tak faham-faham, tak ada tindakan kita apa pun. Serupa tu duk kata korang lebih kurang, tak ada masuk telinga kanan pasal warna kulit, jangan dibezakan. Serupa tu je kita. Cina pun sama. Kita tengok Cina satu macam, kita duk kata mata sepet lah, macam-macam lah, kita duk kata macam-macam kita kata, kan? This is jahiliah. Very powerful message, very powerful. Kita mau duk dengar, bila ambil sikap macam Abu Zar, tak mau dah. Kita main masjid, kita mau bina masyarakat yang asasnya is not based on physical differences, kan? Orang tinggi, orang rendah tak ada apa masalah pun, gemuk kurus tak ada. Tapi bila main dekat melanin, oh dia jadi lain. Melanin ni yang mewarnai kulit kita jadi ikut lain. Sebab apa? Jadi nature kita. Saya pernah cerita kan dalam masjid ni, saya duduk Australia tuan-tuan lama. 17 tahun saya duduk sana. Anak-anak saya ni lahir sana. Anak-anak saya lahir di sana. Saya lah sambut anak saya ni, kita doktor, kita sambut anak kita. Lahir sana, dia membesar di sana, sekolah di sana. Jadi anak-anak saya ni belasan, kita kata apa, duduk memang di sana. Jadi dia tak biasa dengan culture attack skin color. Sebab di sana ada orang daripada macam-macam spektrum warna manusia duk ada. Daripada segelap-gelap manusia, geng Ethiopia, geng Eritrea ni gelap, kan? Daripada sampailah ke secerah-cerah manusia ni merah, semua ada. Semua adalah Islam, dan itulah dia. Dan dia sekolah di sekolah nama Islamic College of South Australia. Yang ni budak-budak semua macam United Nation, macam-macam orang duk ada tang tu. Jadi itu manusia yang duduk dekat sekolah tu. Tak ada, jadi tak depa biasa main dengan orang geng-geng brothers daripada Afrika, African brothers daripada Somalia, daripada orang panggil apa Bosnia, daripada Europe, sama, tak ada masalah, tak apa. Dia umur 12 tahun saya balik Malaysia. Saya settle down di Malaysia. Dia umur 12 tahun, darjah 6. Darjah 6 balik Malaysia.
anak saya yang sulung. Tentu anak saya yang sulung ni alhamdulillah masa di Australia, di sekolah ni saya masa dulu pernah saya bertugas di kampung lah, macam kita macam duduk baling. Saya duduk baling, lebih kurang macam tu. Jadi kampung tak ada orang putih, tak ada orang Asia. Keluarga saya je Asia, ada satu lagi keluarga daripada India. Kami yang lain semua mak saleh. Masuk sekolah, jadi sekolah orang putih. Masuk sekolah tak ada bangsa lain, mak saleh dalam sekolah tu. Anak saya alhamdulillah masa dia umur 10 tahun macam tu, darjah 4 lah kita kata, dia dapat anugerah Aussie of the Month. Untuk cakap apa? Dia punya akhlak, dia dapat satu title Aussie of the Month, masuk paper, local news. Kira dia champion lah, masuk dalam paper. Alhamdulillah, kualiti dia Allah Ta'ala bagi. Dia ke depan dia boleh bercakap, bagus dia. Perempuan. Pakai tudung, kat sekolah pakai tudung. Masuk Malaysia, darjah 6. Masa tu UPSR, bincang. Jadi kita tak mau ambil UPSR sebab halfway dah. Jadi takut nanti ganggu, tak ambil UPSR. Tapi anak saya masuk kelas sekolah. Budak-budak, first experience masuk sekolah kan. Masuk sekolah, anak kita gelap sikit. Dia cerah pada saya. Label dia apa tau? Negro. Sebab apa? Dia orang putih. Dia cakap orang putih, dia pelik sikit. Dia Melayu tak apa boleh. Masa tu, masa baru-baru balik, Melayu tak apa pandai. Negro dia bagi. Anak kita perempuan, kita terkejut. Saya pergi sekolah bincang, negro dia bagi anak kita. Ni, yang kata Muslim, negara Islam ni, yang kata bangsa kita ni majoritinya umat Islam, bubuh negro. Macam mana? Jadi kita jadi terkejut, anak kita jadi pelik. Orang tak mau cakap dengan dia. Anak saya tulis satu letter, saya tak akan lupa. Dia tulis satu letter, surat kepada kawan-kawan dia untuk kawan dengan dia. Bayangkan, anak kita desperate nak buat kawan ni. Dia tak cerita kat saya, tapi lepas tu dia cerita. Dia tulis satu surat bagi kat kawan budak-budak perempuan umur 12 tahun ni, darjah 6. I want to be friends with you. Kan? Help me, I want to be friends with you. Perempuan ni balas balik. Yang perempuan, semua perempuan daripada satu note, mereka share, mereka tulis apa? Tak mau kawan dengan hang. Cerita dia. Kami tak mau kawan dengan hang. Ustaz, tak mau kawan. Sebab apa? Hang, dia bagi alasan dia apa? Lepas tu dia duduk cop negro. Lepas tu tuan-tuan, ni alhamdulillah anak saya cerita tadi, daripada Aussie of the Month, balik balik Malaysia, dia akan bagi tahu kat saya satu point. Saya pergi mana-mana pun, dia akan kata apa? Never ever mention about our Australian background. Never ever. Jangan sebut. Sebab apa? Benda tu jadi apa kita kata liability untuk dia. Jadi masalah untuk dia. Never ever mention. Dia kata, pergi sekolah mana ke, never ever. Kita kan sekolah ta'aruf, never ever mention. Dahsyat Haji. Sebab apa? Nasty. Orang kita ni very nasty. Dia attack. Budak yang tadi Pakistan cerita, jadi saya boleh relate. This is a real story dalam masyarakat kita, dalam bab tentang isu warna kulit. Jadi kita perlu kembali kepada asas Islam, yakni lita'arufu, berta'aruf, dan diikat dengan ikatan akidah dan ketakwaan menjadi punca kita. Menjadi kita punya level. Kita respect these people, kita respect orang ni sebab ketakwaan dia. Dia orang masjid, dia orang bagus. Bukan kerana dia ni segak, dia ni kulit putih. Sebab tu tuan-tuan, orang duk meniaga kosmetik putih ni laku kerah. Laku sangat. Sebab apa? Semua pakai nak jadi kulit putih. Sebab apa? Kita fikir orang putih segak dan dia bagus. Mana ada Islam ajak lagu tu? Sosok kawan ni putih, Minang, jalan. Mai, kok mana? Islam ajak kita, dia ada panduan-panduan dia. Jadi point intro saya ni sangat kritikal. Sebab apa? Bila video viral tu, dia lebih kurang dekat 600-700 ribu orang view. Orang komen macam-macam. Bawah tu kalau tuan-tuan tengok, dia pun komen, saya pun baca. Oi, rupanya dia memang kita kata pandemik. Kita duk pandemik COVID-19 ni. Ni pandemik emotional. Pandemik attack psychological manusia. Benda racism ni tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat, dia melata. Hari ni pun kalau tuan-tuan pergi di Amerika, di Europe, dia pun ada, dia panggil apa? Dia tak selesa dengan Asian. Asian ni, nature Asian, maksud dia orang Cina, orang Jepun, orang Korea, dia work hard. Orang Indian, dia work hard. Jadi dia ambil, dia encroach, dia ambil ekonomi negara-negara tu. Dia pun tak selesa. Orang putih tak selesa. Orang kulit gelap, dia sangat tak selesa. Orang putih sangat tak suka orang kulit gelap ni. Tuan-tuan ingat, baru-baru ni dia, bila polis arrest geng black ni, dia arrest gila-gila. Ingat ada kisah yang
yang kena tekan dekat kerongkong main mati kan, dia apa nama dia, Christopher Lloyd apa nama dia kan, sampai mati tu. Sebab apa? Sebab dia ambil kesempatan, dia ada power, dia ambil kesempatan, dia enforcement, dia ambil kesempatan, dia nak tekan orang. Kita muslimin dan muslimat, Islam settle dah benda ni. Kita jadi masyarakat contoh sepatutnya. Sebab tu kita tengok di dunia sekarang ni, walaupun dah bertamadun, tapi isu racism, skin color still issue. Menunjukkan apa? Orang putih tak suka orang gelap, orang gelap rasa inferior. Bila dia inferior, dia meluap pada orang putih, dia bergaduh lagu tu. Kita mai tempeh ke orang Islam ni sebab apa? Kita tengok Bangla, kita tengok lagu mana? Kita tengok saudara se-Islam kita Bangla, kita tengok lagu mana? Dia pun Muslim. Kebanyakan dia pun tu orang bagus-bagus. Saya bawa motor, bawa anak saya main masjid, pergi ke Masjid Abdullah Fahim lah, saya qaryah sana. Geng-geng Bangla ni jalan kaki guduk ni, hangat ni. Kadang-kadang depa Melayu pun bukanlah faham khutbah Jumaat, kadang-kadang laju. Depa bukanlah faham 100%, tapi depa mai. Sebab apa? Islam unite. Manusia yang berakidah ni unite. Depa duk jalan kaki ni. Semua tu adalah saudara seakidah dengan kita. Itulah kekuatan umat Islam. Macam mana kita pergi di Mekah. Sebab itulah kekuatan kita ni adalah iman. Kita kena pasok betul-betul. Dalam pembinaan masyarakat kita, mesti iman menjadi teras. Ukhuwah kita line up elok-elok. Jangan kita bezakan warna kulit. Dan dia kena terjemahkan. Tempat mana nak terjemahkan benda ni? Di masjid satu. Di masjid. Dan yang tempat untuk generasi masyarakat adalah di sekolah, di institusi pendidikan, di sekolah. Dia perlu amat-amat settle isu ni. Sebab apa? Budak-budak ni yang kita bentuk. Tetapi kalau language yang guru-guru guna, saya pernah tuan-tuan ni saya cerita. Hari ni kita cerita open sikit. Anak saya yang nombor 2. Dia very good, English dia sangat smart. English anak saya ni nombor 2. Be better. Dia lah ni kat College Islam. Dia smart dan dia pandai, alhamdulillah kan. Jadi dia bila cek dalam perhimpunan, dalam kadang-kadang kita buat seminar ramai-ramai, budak dah jahanam penuh beneruan 100 orang lebih. Dia duduk belakang, dia tinggi, dia angkat tangan. Yang cikgu depan ni, yes, the black boy at the back there. Tu dia bagi. Budak ni terus tak mau angkat tangan lepas tu. Kan? Ni yang ceramah depan ni kata apa? Oh, that Indian boy at the back there. Tu dia. Tahu anak saya tak angkat tangan lepas tu. Sebab apa? Lepas mula-mula dia angkat tangan, yes, that black boy, that Indian boy there. Satu dewan gelak dekat dia. Sebab apa? Kena hentam, tak pasal-pasal. Yang ni tak sensitif. Yang duduk depan ni tak sensitif. Sebab dia cerah, dia tak sensitif. Kena attack, sensitif. Very sensitive. And dia lepas tu tak berani angkat tangan. Walaupun tahu jawapan ke apa, tak berani angkat tangan. Tak lagi kena the black boy lagi. Benda ni berlaku di mana? Di sekolah. Cerita yang saya cerita tadi, budak cucu yang Pakistan tu, budak perempuan tu yang kena racun tu di sekolah. Sebab itulah sekolah ni tempat untuk membetulkan balik benda ni semua. Perbetul elok-elok balik. Di mana? Di sekolah. Language yang cikgu guna mesti betul. Guna language yang betul. Anak yang soleh mana tu? Kena sebut lagu tu. Mana anak solehah mana? Bukan the black boy. Bukan the sepet boy. Itu mana language, kan? Kita guna perkataan yang betul, the right words kita kena bagi. Sebab apa? Dia akan masuk dalam hati budak-budak. Sebab apa yang saya sebut tadi, the hippocampus, tempat membina emosi ni. Bila orang kata the black boy, the apa benda, dia lepas tu dia inferior. Dia tak selesa, dia takut, dia rasa tak mau menonjol diri. Habis. Sebab tu dia kata bila kita sebut keluarga Malaysia ke, kita sebut apa pun, tak ada maknanya kalau di sekolah still the same. Tak ada pun. Sebab tu bila kita tuan ingat balik sejarah, penyata Razak. Tun Razak, dia fikir awal dah. Tun Razak, 1956, dia ada satu nama penyata Razak. Untuk settlekan isu ni, dia nak buat sekolah satu aliran saja. Tak mau ada Cina, India, sekolah jenis kebangsaan, mana-mana Cina, semua ni pisah-pisahkan kita. Dia mau buat satu aliran. Tapi semua orang tak setuju. Masa tu jenis Cina buat perangai Cina, India pun buat, semua pakai nak ingat depa punya ni, tak ada semangat keluarga Malaysia so-called tu, tak ada. Akhirnya jadi macam kita lah ni. After 60 tahun kita duduk tengok Cina satu macam, India satu macam. Islam saja yang boleh settle benda ni. Islam saja yang boleh menyatukan kita balik, kan? Yang boleh menyatukan. Sebab apa? Kita tengok Al-Quran cerita. Surah Al-Hujurat je. Al-Quran cerita
Saya baca terjemahan dia. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang lelaki mencela kumpulan lain. Orang lelaki, Allah Ta'ala kata jangan cela, jangan duk kata kat depa ni, jangan mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulannya. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandungi ejekan. Itu maksud dia. Ayat Al-Quran settle dah benda ni. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itu orang-orang yang zalim. Oi, Al-Quran settle dah benda ni. Tadi Al-Quran cerita suruh kita berkenal-kenalan, kita ni diikat dengan akidah orang yang terbaik ni orang takwa. Allah Ta'ala ingatkan lagi, jangan duk ejek, jangan duk mencela. Fizikal ni hampa jangan duk jadi serabut. Allah Ta'ala yang cipta. Bukan kita yang nak decide, register masa nak beranak tu nak putih, nak kelabu, mata biru. Bukan mak bapak kita yang buat isi borang. Tak ada borang. Dia lahir. Kan? Kita dianugerahkan lagu ni, kita hidup. Jangan benda tu jadi parameters. Jangan jadi ukuran kita. Sebab itulah kita bawa introduction ni kan, untuk sebelum kita masuk topik kita, supaya kita sedar bahawa jangan kita serabut lagi dengan isu ni. Dan umat Islam di Malaysia ni jadi contoh untuk kita. Baik, baru nak masuk topik Ustaz, kita ambil 5-10 minit itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, moga-moga yang apa yang saya bincangkan tadi datang manfaat untuk kita revise balik, kita perbetul balik. Baik, kita masuk topik kita hari ini adalah tentang gout. Tentang gout. Saya terus pergi ke kes. Kawan kita ni nama Ali, dia datang ke klinik kesihatan Kepala Batas mengadu sakit yang amat sangat di bahagian ibu jari kaki kanan. Tu dia nampak bengkak tu dia. Menyebabkan dia terpaksa ambil cuti 2 hari dan dia tak mampu berjalan dengan betul. Sebab apa? Tak boleh pakai kasut. Tuan-tuan nampak kaki dia lagu mana? Biasa, benda ni biasa. Tiba-tiba dia main lagu tu. Bukan ada jatuh, bukan ada apa. Mangkit-mangkit pagi, tiba-tiba dia bengkok. Nak pergi sembahyang subuh, tak boleh nak berjalan satu macam. Terus tak boleh. Dia jadi tak boleh pergi kerja, tak boleh pakai slipper pun kadang-kadang tak boleh. Nak letak kaki pun tak boleh. Tiba-tiba mainnya. Jadi benda ni, itulah kita kata apa? Yang kita nak bincang pada malam ni. Dia main secara terkejut. Selalunya bila main ke doktor nak tengok punca ni apa. Sama ada benda ni bersifat trauma kecederaan ke? Maksud dia apa? Semalam main badminton, lompat, landing tak kena. Mungkin faktor kecederaan sebab impact, ataupun jatuh tangga ke, ataupun kena apa-apa ke. Dia kata tak ada apa, mangkit-mangkit tidur, cerita dia baru start bila mangkit tidur. Tak ada cedera apa. Kita boleh rule out, dia panggil trauma. Apa-apa berkaitan dengan trauma, kita boleh rule out. Dia pergi pula ni. Mungkin infection. Infection ni apa? Jangkitan kuman. Mungkin menyebabkan jangkitan kuman, sistemnya. Ada belah kita terkerat apa-apa, terbelah sikit mana-mana, kuman masuk, dia attack, kita bengkak. Mungkin ke sebab tu? Tengok-tengok, tak ada kerat apa, tak ada. Semua elok. Merah saja. Jadi kita kena tengok. Mungkin juga benda ni, dia panggil sistemik. Bengkak tang kaki, tang sikit, dia bengkak tang sikit. Mungkin macam rheumatoid arthritis. Macam SLE, autoimmune. Kan, dia ada benda-benda ni. Jadi doktor kan decide. Doktor kena buat keputusan sebenarnya bengkak kaki kanan ni, ibu jari kaki kanan ni sebab apa? Kebanyakan kes. Saya sebut benda ni sebab apa? Jangan terus anggap benda ni gout. Sebab dia mungkin jadi benda lain juga. Jangan anggap simple gout, pergi makan ubat farmasi, kata ni gout. Tak. Dia boleh jadi benda lain juga. Jadi jangan terlalu simple minded. Sasa ibu jari bengkak je, sasa nampak bengkak terkejut, gout. No. Kadang-kadang dia boleh jadi SLE, dia panggil systemic lupus, ataupun dia boleh jadi rheumatoid arthritis, benda lain boleh jadi. Jadi kena pergi jumpa doktor, make sure confirm. Bila doktor kata ni gout, okey, cerita dia gout. Gout ni cerita macam mana? Gout adalah inflammation, radang yang berlaku pada joint. Tak semestinya berlaku pada ibu jari kaki. Dia boleh jadi kat siku, dia boleh jadi jari macam-macam tempat. Ni kat telinga pun dia boleh jadi. Terkejut tempat pun telinga pun dia boleh jadi. Bila terlampau banyak uric acid, dia pergi cari tempat nak pergi duduk kan? Terlampau banyak. Uric acid deposition dia panggil. Badan kita ni, apa yang kita makan akan diproses. Cerita dia. Makan kayu, dia proses kayu. Makan batu, dia proses batu.
Kita makan apa diproses, kemudian akan diserap dalam darah kita. Bila diserap dalam darah, benda itulah yang akan mengalir satu badan. Gout ni puncanya adalah kerana uric acid yang tinggi. Itu kita nak cerita, uric acid yang tinggi. Kandungan uric acid, saya pergi turun laju sikit, no? Kandungan uric acid yang tinggi ni datang daripada mana pula dah? Dia mai daripada satu bahan protein breakdown namanya purine. Yang purine ni mai daripada mana? Makanan. Jadi uric acid, kita tak boleh makan ni, pergi beli kat kedai uric acid dalam sekilo, tak boleh. Kita nak pergi beli uric acid, ambil dalam satu botol uric acid, tak ada. Uric acid ni dia adalah produk daripada breakdown purine. Purine ni makanan, banyak makanan yang ada purine. Jadi ada makanan yang banyak purine, kita makan, uric acid dalam darah kita naik. Bila uric acid dalam darah kita naik, dia pergi mana? Dia akan pergi kepada joint-joint kita. Yang tu dia pergi kepada joint-joint kita. Contohnya dia pergi kat ni. Dan masa time lah ni hujan, sejuk sikit, kita bukan winter, sejuk je kan. Sejuk sikit, dia masa tu dia akan deposit. Sebab apa yang tengah malam, kita kata bangun pagi ni mai. Waktu malam, kaki kita ni dia sejuk sedikit. Dia akan pergi kat kawasan yang sejuk dalam badan kita dan dia pergi dump tu. Dia pergi uric acid deposition dipanggil. Uric acid deposition. Sebab tu dia selalunya berlaku di hujung kaki, di ibu jari kaki, sebab itu paling jauh dengan jantung. Dia paling sejuk sikit. Pum, dia pergi duduk tang tu. Dia pergi duduk tang tu, maka pada ketika tu dia form apa? Dia form toffee. Yang ni kristal macam garam. Dia garam macam garam tu ni. Dia form garam. Bila form garam-garam tu, badan kita, dia akan kata apa? Garam ni adalah benda asing. Benda yang kita tak, benda asing, dia akan attack garam tu. Jadi badan kita yang pi attack garam tu yang menyebabkan berlakunya bengkak. Itulah gout. Kita makan, uric acid naik. Uric acid naik, dia akan pi kepada hujung-hujung, dia pi letak dam. Macam baju bandaran, dia pi letak dam. Dia letak dam uric acid dekat ujung-ujung, dia akan form garam, panggil toffee. Garam-garam tu badan akan detect. Oh, ini main mana garam ni? Dia akan attack garam tu. Bila dia attack, berlakulah radang, bengkak. Itu yang berlaku. Sebab tu kita tak duduk malam bangkit-bangkit. Ui, sakit satu macam ni. Tengah malam tu badan lubang aja. Rupanya badan lubang aja, kita bila bangkit baru kita tahu sedang sakit. Sebab tu stages dia ada lebih kurang 4 stages. Kita kena tengok. Setengah orang ni uric acid dalam darah dia tinggi. Macam mana kita nak tahu? Pergi ambil darah. Cek darah, klinik kesihatan, doktor saya nak pergi cek darah kita, buat saringan. Doktor tolong buat sekali cek, nak tengok uric acid. Doktor akan cek uric acid. Jadi dia beritahu kita, oh uric acid kita ni above average. Lebih daripada kebiasaan. Menunjukkan apa? Kita ni berisiko dah, berisiko. Sebab apa uric acid kita ni tinggi? Kita makan benda yang sama dengan isteri kita makan. Lebih kurang sama je. Kita pergi buat darah sama-sama. Dia punya uric acid biasa, kita tinggi. Sebab apa ni? Sebab sistem yang buangkan uric acid ni, bukan kita yang buat. Kita tak kontrol. Buah pinggang. Buah pinggang adalah tempat filtration. Tempat membuang uric acid. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan lepas makan benda-benda yang tinggi purine, saya tunjuk senarai dia. Minum air sakan sikit. Sebab apa? Dia flush. Dia akan pergi toilet kerap sekali dengan uric acid keluar. Jadi bila kita makan kerang, makan apa ni benda-benda yang banyak uric acid ni, pergi minum air banyak. Supaya dia flush. Keluar dalam toilet. Sebab apa? Tang tu tempat dia keluar. Filter. Tapi kita bila sejuk macam ni, kita tak minum air sangat. Kita makan kerang, makan seafood semua sekali, minum air sikit je. Lepas tu kita tidur. Kan? Jadi dia build up, concentration of uric acid build up, dan dia nak buang, filtration tak boleh push sebab air tak banyak. Nak buang ni kena air banyak. Itu yang berlaku. Jadi siapa yang berisiko untuk mendapat gout ni? Lelaki. Unfortunately. Lelaki berisiko daripada perempuan. Tapi perempuan lepas pada dia menopause, dia lebih kurang dengan lelaki. Kan? Lepas pada dia menopause. Kan? Lelaki yang banyaknya ni umur berapa? Umur 50 tahun. 30 tahun ke 50 tahun, oh ni time. Sebab apa? Geng ni jenis makan luar kerap. Jenis tom yum, sat lagi dia makan seafood, dia makan shell out. Oh ni geng umur time ni suka-suka ni. Sebab tu mereka kena.
Kan? Time geng-geng ni jenis tak habis makan, dia boleh anak tak habis makan semua lungguk dekat dia. Dia settlekan semua. Dia majlis bandaran, dia dapat uric acid. Tu cerita dia. Kemudian keluarga, sejarah keluarga ada gout. Mak dia ada gout, bapak dia ada gout. Menunjukkan apa? Filtration system kita tak apa cantik. Filtration, cara kita buang uric acid tak cantik. Sebab itu maksud faktor keturunan tu. Kemudian dia gemuk. Obesity, dia put, kita kata risiko. Kemudian dia ada sejarah ubat. Sejarah perubatan, tekanan darah tinggi, diabetes, kencing. Bila ada masalah buah pinggang ni lagi jam lah cerita dia, sebab buah pinggang dia condemn, dia habis sangkut habis semua. Dan orang-orang tertentu selepas rawatan kanser dia akan matikan banyak sel. Bila sel breakdown mati ni, dia akan pi uric acid dia banyak. Tu geng yang dapat rawatan kanser pun mempunyai, kita kata untuk dapat gout ni banyak juga. Baik, dia akan jadi lagu ni banyak. Kes-kes lagu ni banyak ni. Bengkak merata tempat ni dia banyak. Kita nampak tak elok, joint dia jadi tak cantik. Sebab apa? Semua tu penuh dengan tofi, dia panggil tofi, uric acid punya deposition. Jadi rawatan dia adalah untuk kita tak makan makanan yang banyak purin. Kita kurangkan purin intake makanan. Saya kita bagi senarai. Kemudian ada kaedahnya kita makan ubat untuk kurangkan uric acid dalam darah kita. Bila kita makan benda ni, dia akan clearkan uric acid. Macam tuan-tuan pernah dengar allopurinol kan? Dia kurangkan uric acid, dia clearkan uric acid. Ataupun kita kena makan ubat bila kita kena attack, sakit. Jadi dia bantu anti radang. Dia bagi kontrolkan inflammation. Jadi ini cara kita nak rawat. Sama ada kita rawat kat punca dia. Punca dia tu makanan. Mesti kena tackle dekat makanan. Sebab apa? Kita yang makan. Kan? Bukan orang lain suruh makan, hang yang makan. Jadi kita kena kurangkan benda tu. Dan kita kena tahu benda apa yang kita boleh makan. Dan dia jangan ingat benda ni dia copy paste. Tak. Mungkin Haji Hasbullah dia boleh makan benda ni. Badan dia settle. Tapi kalau Abang Man makan, dia kena. Dia tak boleh. Dia punya sistem berbeza. Walaupun dia pun dua-dua orang ni ada gout. Tapi sensitivity makanan berbeza-beza. Sensitivity. Kawan ni makan kerang, no problem. Kawan ni makan kerang, main lima ya, kena. Sebab apa? Sensitivity berbeza-beza. Jangan ingat, tak apa, aku ni ada gout, 20 tahun makan kerang tak ada apa. Dia tak boleh nak buat kira macam tu. Sebab apa? Orang lain punya sistem berbeza. Dia tak boleh anggap copy paste macam tu aja. Jadi apakah makanan yang tinggi purin? Makanan yang sangat banyak purin ni daripada Kementerian Kesihatan. Saya tak reka. Kementerian, sebab apa? Sebab apa saya ambil Kementerian Kesihatan? Sebab orang bagi list ni tuan-tuan, tu dia punya banyak. Jangan makan umbangan. Lain kali orang gout kata apa? Tak boleh makan apa, aku minum air kosong je lah cerita dia. Sebab apa? Hang jangan makan benda tu. Hang jangan makan benda ni. Hang jangan makan benda tu. Tu dia sampai tak boleh nak makan apa. Dia semua makanan ni ada purin. Purin ni daripada protein breakdown daripada DNA memang akan ada. Tinggi rendah aja. Yang kita list ni benda yang tinggi. Sampai tak boleh makan ni, sampai orang kira apa, dia jadi bebal. Contohnya telur ikan, tinggi purin. Telur ikan ni memang terkenal, tinggi purin. Sardin memang banyak purin kan. Memang kepoh-kepoh ni semua ni banyak purin. Jadi kurang ikan bilis, benda tu semua purin tu terlalu banyak. Jadi kurangkan sikit benda-benda ni. Bukan kita tak usah makan langsung. Makan takat mana yang kita rasa kita boleh cope kan, purin. Jadi boleh ambil list tu no. Makanan yang dia ada benda yang kita kata common. Kerang, kepoh-kepoh and the gang ni, ikan bilis, kemudian sardin, telur ikan, kemudian internal organ. Contohnya hati, limpa, semua tu internal organ. Yang tu dia banyak. Kemudian dia ada makanan juga, ni daripada Kementerian Kesihatan juga, yang Allah Ta'ala cipta, kita kata membantu pula dah. Yang tadi dia banyak purin, yang ni kita akan makan, dia bantu clear kan. Natural product, natural. Benda-benda kita kata apa? Bukan tablet. Dia bersifat apa? Makanan yang bagus. Jadi kita banyakkan pegagar, nenah, kunyit. Bukan kita pergi ambil kunyit pepok lagu tu. Bukan, dia pandai-pandai lah. Kan? Kunyit, cili, halia, lemon. This is daripada Kementerian Kesihatan punya list. Proven untuk kurangkan uric acid ni. Dia bantu gout ni. Dia bantu cegah. Dia bantu. Jadi kita banyakkan benda-benda ni. Kurangkan purin kita cerita tadi. Jadi benda-benda ni akan membantu kita. Jadi ni makanan-makanan yang memang rendah purin, bagus kita makan. Banyakkan benda-benda ni, kan?
Kita kena ada alternatif juga daripada Kementerian Kesihatan. Kita tak reka. Ni semua ni Kementerian Kesihatan punya list, kan. Jadi tuan-tuan makan banyak buah-buahan yang elok-elok, telur ni okey, kan. Benda-benda ni semua kita boleh jadikan sebagai panduan kepada kita. Benda-benda dairies kita panggil tenusu, bagus. Minyak zaitun kita duk cerita banyak kali dah, kan. Jadi benda-benda ni akan membantu kita. Jadi balik kepada cerita gout ni, salah dia salah siapa? Kita mau tengok cermin, kita tahu siapa salah. Kan? Sebab apa? Yang nganga mulut kita. Kan? Lepas pada kerongkongan ni kita tak boleh dah. Dia proses je. Kan? Kadang-kadang kita duk teringin, boleh makan sikit, minum banyak-banyak. Kan? Allopurinol tu pun ada. Kan? Dia kontrol. Dia ada banyak ubat. Saya nak bagi semua senarai ubat. Sekejap dia jadi orang tanya orang ni, dia pening. Tapi yang kena tahu, jangan bebankan buah pinggang kita. Yang tu mau tahu. Dia akan bebankan buah pinggang. Benda-benda ni. Jadi kena flush. Minum air untuk flush things. Gout ni satu ketika lu orang panggil apa? Ni penyakit orang kaya. Sebab apa orang kaya makan daging orang kaya je. Penyakit orang kaya orang panggil. Gout ni. Lah ni semua orang. Cerita dia. Baik. Kalau tak ada apa-apa kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.